Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam subjek sains tahun 5. Baik, untuk minggu lepas awak dah belajar berkenaan dengan ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh dan cuaca yang lampau. Baik, untuk minggu ni kita akan terus kepada topik yang sama, masih lagi bawah tajuk tumbuhan. Tetapi kita akan masuk ke subtopik yang baru, iaitu pencarian biji benih. Masih lagi di bawah tajuk tumbuhan, masih lagi di bawah tajuk kemandirian spesies tumbuhan. Baik, objektif pembelajaran untuk minggu ni kita akan standard kandungan dia 4.2 pertumbuhan spesies tumbuhan. Standard pembelajaran dia 4.2.1, di mana anda semua akan dapat menyatakan cara tumbuhan menyebarkan biji benih berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada biji benih. Baik, kita lihat. Okey, rujuk pada situasi di bawah. Baik, ini adalah pokok. Okey, ini adalah pokok kek embung. Gambar pokok kek embung. Awak tengok pokok kek embung. Baik, pop. Dia meletup. Nampak tak? Yang kuning-kuning ni adalah biji benih dan dia meletup dan biji benih dia tercampak. Di situ kamu dipancarkan. Tumbuhlah dengan sihat anakku. Ini biji benih daripada pokok kek embung. Yang kuning-kuning ni adalah dia punya biji benih dia lah. Dia meletup dan tercampak ke tanah. Okey, selamat pagi anakku, selamat pagi ibu. Situasi ini Okey, siapakah mereka? Apakah yang sedang mereka lakukan? Nampak tak ni apa benda? Ini dalam buku teks kamu ini adalah biji benih angsana. Mereka ialah buah angsana. Mereka dipancarkan ke tempat yang lebih jauh dari pokok induk. Baik Baik, kita tengok seterusnya. Okey, pencarian biji benih. Baik, apa itu pencarian? Okey, maksud pencarian ialah menyebarkan. Disebarkan lagi. Tumbuhan menyebarkan atau pancarkan biji benih untuk spesiesnya tidak pupus. Sama macam tadi, dia melindungi diri, dia juga memancarkan ataupun menyebarkan biji benih supaya anak-anak dia dapat terus hidup. Kenapa perlu pancarkan? Kenapa perlu sebarkan? Baik, tujuan pacaran dan sebarkan ni adalah untuk memastikan anak benih tadi tumbuh jauh daripada pokok induk ataupun ibu dia, pokok ibu. Kerana kalau tumbuh dekat, kemungkinan tumbesaran anak benih ini akan terbantut sebab dia akan bersaing dengan pokok yang lebih besar macam pokok induk tu untuk mendapatkan nutrien, air, matahari dan udara. Faham Kena pancarkan lebih jauh supaya dia dapat hidup lebih sihat. Dia tidak perlu bersaing dengan pokok-pokok yang lain. Itu tujuan pancaran disebarkan lebih jauh. Baik, seterusnya ejen pencarian ada 4 ejen pencarian yang untuk biji benih tumbuhan ni. Yang pertama disebarkan melalui air, yang kedua angin, yang ketiga manusia dan binatang, yang keempat mekanisme letupan. Okey, kalau awak tengok mekanisme letupan ni, ini yang mula-mula tadi dalam situasi pokok kek embung tadi, dia meletup Okey, kita akan lihat satu persatu. Baik, kita lihat kepada ejen pancaran melalui angin. Okey, apa ciri-ciri khas biji benih yang disebarkan melalui angin ni? Baik, tengok situasi. Ini adalah biji benih angsana tadi. Yang ni adalah biji benih kek embung. Hai, bagaimana kamu dapat dipancarkan ke sini? Saya dipancarkan melalui angin jauh daripada pokok induk.
Okey, ciri-ciri yang perlu ada pada biji benih yang disebarkan melalui angin ini adalah yang pertama mestilah kecil, ringan, berbulu halus, nipis dan mempunyai struktur sayap. Mesti ringan dan juga kecil dan mempunyai struktur sayap supaya dia mudah ditolak oleh angin. Contoh seperti angsana, dandelion dan ini adalah biji benih pokok meranti. Okey, seterusnya melalui air. Okey, melalui air, apa dia ciri-ciri biji benih yang boleh disebarkan melalui air? Tengok situasi. Hai buah kelapa, bagaimana kamu dipancarkan? Saya dipancarkan melalui air. Okey, ini adalah struktur biji benih buah kelapa. Di luar dia ni, struktur dia ciri-ciri biji benih yang perlu ada pada biji benih yang disebarkan melalui air, dia ada dua. Kulit yang diselaputi dengan lilin dan kedua sabut yang berongga. Supaya kulit lilin ni, supaya air tidak mudah meresap dalam biji benih. Sabut yang berongga ni berbantu untuk dia terapung. Okey, kalau kita tengokkan pokok biji benih kelapa ni, di luar dia diselaputi lilin dan di dalam dia sabut yang berongga memudahkan dia terapung. Selain daripada pokok kelapa, bunga teratai, benih bunga teratai dan juga buah nipah juga mempunyai ciri-ciri biji benih yang sama. Baik. Seterusnya, kita lihat ejen yang dipancarkan melalui haiwan dan manusia. Okey, ciri-ciri biji benih yang disebarkan melalui haiwan dan manusia ni adalah kecil, ringan dan bercangkuk. Isi buah yang boleh dimakan, berwarna yang menarik dan bau yang harum. Okey, cuba awak tengok situasi ni. Okey, ini adalah biji benih pepulut. Pepulut ni dia macam kelulut lah. Dia mempunyai dia ringan, kecil dan bercangkuk, membolehkan dia melekat pada seluar ataupun pada bulu haiwan, dan haiwan ni akan pergi tempat lain dan dia akan jatuh, di situlah dia akan tumbuh. Selain pada tu, ciri-ciri biji benih yang menarik perhatian haiwan dan manusia ni mestilah yang boleh dimakan. Contoh buah rambutan, dan warna yang menarik seperti buah betik, manggis, dan bau yang harum macam buah durian. Bila dia makan, biji dia akan buang tempat lain. Macam pokok cili. Pokok cili warna dia merah, menarik perhatian burung. Burung akan makan dan biji dia akan jatuh ke tempat lain. Contohnya yang cikgu cakap tadi, buah durian, betik yang mempunyai bau dan warna yang menarik. Manggis, macam kemuncuk ni, dia mempunyai cangkuk dan juga ringan. Dia mudah untuk dia melekat pada seluar dan juga bulu haiwan. Okey, seterusnya yang terakhir melalui mekanisme letupan. Okey, baik. Mekanisme letupan ni, ciri-ciri dia mestilah yang pertama, biji benih tu mestilah lengai mengering. Apabila dia mengering, maknanya dia matang. Bila dia matang, dia akan pecah dan mudah lengai merekah. Dia dah kering, dia mudah merekah dan lama kelamaan dia akan pecah. Contoh pokok bunga biji benih keembung. Dia kering, dia akan jadi berubah warna, dia kering, merekah, bila merekah dia pecah. Sama juga macam bendi. Bendi dia kering, dia jadi coklat. Bila dia kering, dia coklat, lama-lama dia merekah dan dia pecah. Buah getah pun sama. Kering, merekah dan lama-kelamaan dia akan pecah. Contoh. Nampak? Buah adik-beradik saya semakin bertambah. Ciri-ciri dia mestilah buah tu kering apabila matang dan merekah. Biji benih yang
disebarkan melalui mekanisme letupan. Buah dia kering, merekah dan lama kelamaan dia akan pecah. Okey. Okey, itu dia 4 ejen penyebaran yang telah awak pelajari. Baik. Baik, yang pertama ejen penyebaran melalui air, yang kedua angin, yang ketiga haiwan dan manusia, dan yang keempat mekanisme letupan. Baik, untuk tugasan pada minggu ni, baik, awak perlu menyiapkan tugasan dalam buku nota panjang sains tu, buku biru tu. Okey. Cara dia, senaraikan 4 ejen pancaran biji benih dan berikan contoh setiap pancaran. Contoh buah lah, contoh buah. Okey, nyatakan ciri-ciri khas biji benih bagi setiap ejen. Yang ni, soalan ni awak perlu buat dalam bentuk jadual. Ni contoh dia. Awak buat bilangan 1, air. Apa ciri-ciri biji benih dia? Kulit belilin, sabut berongga. Contoh biji benih dia, kelapa, teratai, kiambang, nipah. Awak boleh masukkan seberapa banyak contoh yang awak tahu. Cari melalui medium internet. Search dekat Google Chrome. Yang kedua, angin. Yang ketiga, mekanisme letupan. Yang keempat, haiwan dan manusia. Apa ciri-ciri biji benih dia? Kemudian awak senaraikan contoh dia. Baik, selepas siap aktiviti ni, nanti cikgu akan bagi satu tarikh di mana awak perlu hantar buku awak ke pondok pengawal untuk cikgu kutip lah. Nanti cikgu akan maklumkan dalam grup bila perlu hantar buku. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.